Itu dia, kalau kita tengok situasi di Yemen tu, ya Allah, rasa bersyukur duduk Malaysia ni kan. Tambah pula kita dah 60 tahun merdeka ni kan. Ini yang kita nak bicarakan pagi ni berkaitan dengan misi pembinaan Telaga Yaman bersama dengan panel kita, iaitu Ustaz Haji Aidil Fazli Mesran yang merupakan pengerusi Pertubuhan Kasih Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Haji mungkin boleh ceritalah kan kesinambungan projek lori air bersih di Yemen ni. Kalau tengok bingkisan tadi tu macam Allah, nak korek buat telaga pun susah tu. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Hanan, terima kasih Al-Hijrah, terima kasih anda yang pagi-pagi merdeka. Boleh kita merdeka tak habis lagi kot. Belum. Jadi semangat merdeka tu masih lagi sampai ke hari ni. Merdeka punya pasal suara pun hilang. Jadi saya faham bila datangnya kemerdekaan kita dapat satu rasa aura hebat, rasa bersyukur. Dan pagi yang barakah ini, pagi Jumaat ini Hanan, ya, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada rakyat Malaysia, sebab dengan merdeka itu mereka belajar mensyukuri. Betul. Dengan mensyukuri itu mereka belajar memberi. Sebab kita dah rasa betapa perlunya kita dapatkan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itu kita dapat buat apa yang kita nak buat, dapat kita rancang apa yang nak kita rancang. Tapi keadaan ini tak berlaku pada orang Yaman. Jadi alhamdulillah kami baru je balik daripada Yaman dan kita lihat suasana sebenar. Kita lihat kalau mula-mula di kaca TV tadi keluar di Aden. Di Aden pun dia, di Taiz pun dia, di Hadramaut pun dia. Dan soalan yang sangat cantik bila kita tengok mula-mula keluar video tadi, kenapa orang Yaman ni gelap-gelap? Tak berapa putih. Sebab mereka berada di kawasan berhampiran dengan pantai. Jadi bayangkanlah negara yang sangat panas, duduk pula tepi pantai, jadi kulitnya macam itulah. Dia bukan negro, bukan orang lain. Mereka adalah orang Yaman, orang Arab Yaman. Yang penting warna kulit tidak membezakan kita. Yang kita nak tolong sekarang adalah misi menyiapkan telaga. Dan alhamdulillah kami dah kira setahun kita proses ataupun kita bersama dalam misi penggalian. Misi penggalian baru bermula, tapi misi menghantar air bersih dah pun bermula daripada bulan Ramadan yang lalu. Misi berjaya. Terima kasih kepada anda yang menyumbang. Cuma sekarang ni kita datang dengan misi yang baru. Jadi keadaan terkini di Yaman Hanan, ya, alhamdulillah perang dah berhenti. Dah tak ada dah peluru sana, peluru sini, dah tak ada dah. Kurang sangat. Jadi alhamdulillah penempatan sementara, khasnya di Maghrib. Kalau dulu kita promote, kita ajak bantu orang di Maghrib. Sebab apa? Sebab kebanyakan pelarian berkumpul di kawasan Maghrib. Jadi alhamdulillah berlalu bulan, berlalu hari, mereka merasakan dah selamat untuk pulang ke kampung halaman mereka. Di mana kampung halaman mereka tu? Di Taiz. Taiz ni adalah salah satu kota thaqafah, kota ilmu yang berada di Yaman. Ramai orang-orang hebat, orang cendekiawan, orang yang berpengetahuan tinggal di Taiz. Dan misi telaga kita adalah di bumi Taiz itu sendiri. Sebab tu kalau kita tengok telaga kita dibina di celah-celah penempatan. Kenapa kita bina di celah-celah penempatan? Sebab di situ yang sangat perlukan air. Mereka ada paip tapi tak ada air. Mereka ada kawasan nak digali tapi tak mampu untuk digali. Jadi pada pagi yang barakah ini, inilah turn kita ataupun ini adalah waktu kita untuk menyempurnakan penggalian telaga di Yaman. Kita nak bagi misi ini siap secepatnya kalau boleh. Kalau boleh sebelum Ramadan ni kita dah ada 3 telaga. Kita nak target 3 tempat yang betul-betul memerlukan. Jadi tempat yang sedang kita bina ini terletak di sebelah Masjid Hanabilah ataupun sebelah Masjid Ibnu Hanbal. Alhamdulillah, insya-Allah bagi anda yang bersama dalam misi infak kali ini secara tak langsung Hanan, mereka sedang menjaga ataupun mengimarahkan Masjid Ibnu Hanbal. Masjid dapat, ahli qaryah pun dapat. Jadi itu yang kita nak. Dan ahli qaryah kita targetkan seluruh kawasan 12,000. 12,000 penduduk. Tapi kita akan mulakan misi pertama dengan kedalaman kurang lebih 40 meter untuk target 5,000 orang dulu. Tapi kalaulah kita punya kemampuan yang lebih. Jadi kalaulah anda yang lihat pagi ni, yang bersama pagi ni rasa nak infak dengan jumlah yang besar, insya-Allah 12,000 orang penduduk tu akan dapat manfaat pada telaga tu. Telaga kita baru saja bermula. Kalau
kita tengok dalam VT tadi, kita terpaksa angkut pakai baldi, Betul. terpaksa pakai manual kerana apa? Mesin untuk digunakan di sana adalah terlalu tinggi kosnya. Lepas tu nak bawa masuk mesin yang canggih-canggih tu, mereka tak ada. Terpaksa sewa dari luar, terpaksa bawa daripada luar. Jadi semua tu kosnya terlampau tinggi. Jadi pilihan yang kita ada, kita gunakan tenaga manusia. Di samping pula kawasan yang dibina telaga tu, alhamdulillah, sikit nak cerita pasal kawasan telaga ni. Kalau kita di Malaysia, kita gunakan pelbagai alat yang canggih. Betul. Tapi nak kesan, ada air ke tak ada air. Masya Allah, tabarakar rahman. Dekat sana ada juga alat-alat tu. Cuma kawasan yang kita pilih kali ini adalah dicadangkan oleh tuan imam yang ada dekat situ. Katanya, dia kata, saya yakin. Saya yakin di bawah ni ada air. Masya Allah. Jadi kita pun subhanallah, percaya kan tak percaya, didatangkanlah beberapa pakar. Pakar kata insya Allah ada air. Dan alhamdulillah, misi yang kita buat hari ini menunjukkan tanda-tanda air, dan air bawah tu boleh menyalurkan ke penduduk setempat. Jadi bayangkanlah ya, sedekah air ni adalah sedekah ataupun infak air yang sangat baik, dicadangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi ni pagi Jumaat. Dan kita baru je rasa merdeka. Betul. Baru je rasa apa erti kebebasan, apa erti mampu buat keputusan. Jadi saya percaya anda rakyat Malaysia juga inginkan perkara yang sama kepada saudara-saudara kita di Yaman. Kita datang, kita kenal iman, kita kenal Islam. Alhamdulillah, terima kasih kita kepada pedagang-pedagang Yaman. Jadi waktu inilah kita perlu bangun untuk bantu mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi, Hanan? Betul. Kalau bukan orang Malaysia, siapa lagi nak bantu Yaman? Yaman ini ceritanya disenyapkan. Yaman ini cerita ini seolah-olah orang tak tahu Yaman sedang bergolak. Tapi kalau kita pergi, jadi alhamdulillah kami dapat pergi, dapat lalui, dapat lihat betapa sukarnya untuk sampai ke Yaman. Sekali lagi saya ambil peluang ni nak mengucapkan terima kasih kepada Malaysia, kerajaan Malaysia. Kerana apa? Orang Yaman sendiri bagi tahu, dia kata apa? Kami orang Yaman ni berterima kasih sangat dekat anda orang Malaysia. Sebab Malaysia je satu-satu negara yang masih lagi beri peluang kepada orang Yaman tinggal di sini. Masih lagi memudahkan urusan orang Yaman di sini. Jadi Yaman dan Malaysia, Yaman dan kita terlalu dekat. Mereka perlukan bantuan. Kalau anda inginkan saham akhirat anda berada di bumi, al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Al-iman tu di Yaman, hikmah juga di Yaman. Dalam hadis yang lain, wal fiqhu Yaman. Maka bersamalah kami dalam misi menyiapkan telaga ini. Misi ini bukan untuk kami. Kami dikasih insan hanya orang tengah untuk menyampaikan pahala yang berkekalan, insya-Allah. Selagi mana air itu digunakan, selagi mana air itu tidak kering, selagi itulah pahala anda insya-Allah juga tidak kering. Sebab kita yakin ya, kita yakin air ini akan digunakan secara berterusan. Kita mati dulu, air tak mati insya-Allah. Jadi bergenerasilah pahala kita. Dan yang paling penting, Allah tidak pernah meletakkan jumlah amount. Allah tak pernah kata, sikitnya RM100 ni, sikitnya RM10 ni. Tak. Allah tengok berapa yang kita sanggup keluarkan. Kalau orang tu ada RM10, dia keluarkan RM1 besar. Kalau orang tu ada RM1 juta, dia keluarkan RM100,000, sikit. Jadi kiraan-kiraan itu kita serahkan pada Allah Azza wa Jal. Kami hanya perlukan lebih kurang dalam RM117,000 sahaja. $25,000 sahaja kami perlukan. Sesegera yang mungkin untuk kita siapkan, untuk kita letak nama anda penyumbang-penyumbang besar, untuk kita letakkan terima kasih Malaysia, untuk kita letakkan satu harapan kepada orang Yaman. Kita dah beritahu, orang Yaman dah tahu betapa anda, ya, anda yang sedang melihat TV ini, yang sedang bersama dengan kami ni, Hanan, ya, anda dermawan yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Dan panggilan itu bukan bila-bila, panggilan dipanggil pada hari Jumaat, pada Sayyidul Ayyam, pada hari yang barakah. Dan hari ini yang berpuasa pula hari putih. Betul. Jadi kalau yang berkumpul-kumpullah amalan kebaikan itu, kita tambah dengan sedekah Jumaat. Sedekah pagi-pagi ini insya-Allah menghilangkan duka kita, menghilangkan masalah kita. Dan yang paling penting, kita nak minta Allah Azza wa Jal memudahkan laluan syurga kita. Banyak hadis anda yang sedang diuji dengan sakit. Saya suka kongsi ini, Hanan, sebab ramai rupanya tengok TV Al-Hijrah di hospital ni. Jadi anda yang sedang menonton kami di hospital khususnya, Nabi bagi tahu
ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Jadi kami lorongkan laluan ini adalah laluan yang terbaik, insya-Allah. Kita tak tahu pun kepada siapa kita bersedekah, dan itu antara sebab untuk kita lebih ikhlas. Kita tak tahu pun siapa dapat manfaat daripada air kita, tapi jangan risau, yang tak tahunya kita. Betul. Allah Maha tahu. Allah tidak akan pernah mensia-siakan walaupun seinci, walaupun sezarah, walaupun apa sahaja yang anda infakkan lillahi ta'ala. Jadi sekali lagi Hanan, kita nak minta dekat semua penonton setia, dermawan-dermawan Al-Hijrah, bersamalah dengan kami. Misi kami tinggal sikit je lagi. Kami dah mula pelbagai. Kami dah pergi tengok tempat. Kami dah kenal pasti tempat. Kami dah tahu siapa yang memerlukan. Dan misi penggalian pun dah dimulakan. Jadi hanya menanti misi ini disempurnakan. Dan kami berdoa pada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan dalam menyempurnakan misi ini, nama anda adalah salah satu nama yang tertulis dalam telaga ini. Nama anda, nama keluarga anda, tulislah nama untuk Allah yarham ibu kita, Allah yarham ayah kita. Tulislah untuk mereka yang telah pergi, yang andai mereka keluarga kita si mati kita, yang meninggalkan harta untuk kebaikan mereka, anda infakkanlah untuk mereka di pagi Jumaat ini. Sesungguhnya orang-orang Yaman menantikan air bersih untuk mereka minum. Sesungguhnya orang-orang Yaman mengharapkan air bersih untuk teruskan kehidupan. Jadi pagi ini bukan kebetulannya kita dipertemukan. Tidak pernah ada kebetulan. Tapi ianya mesej daripada Tuhan. Anda adalah calon-calon dermawan yang mungkin boleh bantu orang Yaman. Tapi kalau bukan anda, kami percaya anda bantu kami untuk sebar luaskan. Anda bantu kami untuk bagi tahu ramai lagi insan. Mudah-mudahan kita dapat bantu Yaman. Itu dia kan, kalau kita dekat Malaysia ni Ustaz kan, tak ada air pun dah meroyan. Bayangkan orang Yaman macam mana kan. Jadi jom sama-sama kita bersama dengan Pertubuhan Kasih Insan Malaysia dalam kita menyiapkan telaga secepat mungkin. Macam Ustaz cakap tadi, ada 100,000 lebih lagi. Jom hari kalau boleh, hari ini juga, hari Jumaat ini kita kumpul bagi habis, kita settlekan dan kita boleh teruskan dengan projek yang lain. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Haji Aidil Fazli Mesran yang merupakan pengerusi Pertubuhan Kasih Insan Malaysia kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita nak berhenti rehat seketika, tapi jangan lupa infak sedekah berwakaf bersama dengan Pertubuhan Kasih Insan Malaysia untuk kita siapkan telaga Yemen, insya-Allah. Allahu Akbar. Saya sebenarnya gagal untuk menggambarkan betapa hancurnya hati mereka yang lihat rumah penuh dengan hiasan, kesan-kesan peluru. Masuk je kawasan sini dan kita rasakan macam kawasan rumah hantu, kawasan yang tak berpenghuni. Tapi kami dikejutkan bila mana ada orang yang tinggal di kawasan ini. Mereka itu pelarian yang datang dari kawasan yang lebih jauh daripada sini. Tapi bagi pelarian-pelarian di bumi Taiz, ini adalah istana mereka, dapat berteduh sebagai satu mesej kepada orang Malaysia. Syukur apa yang kita ada. Dan menzahirkan kesyukuran itu, jom kita bantu orang-orang Yaman.